Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami kumpulan 8, kami memilih tajuk mengenai penglibatan kaum kelabit dalam pembangunan politik. Pertama, saya ingin menerangkan mengenai kaum kelabit. Kaum kelabit merupakan salah satu kaum minoriti yang berada di kawasan negeri Sarawak. Kebanyakannya kaum ini tinggal di pendalaman dan juga pergunungan. Kaum kelabit juga berkait rapat dengan salah satu kaum lain, iaitu kaum Lun Bawang. Mereka juga tinggal di negeri Sarawak, tinggal di pendalaman Sarawak maksud saya. Kaum ini juga mengamalkan pertanian tradisional sebagai sumber pencarian, di mana mereka menanam padi bario di kawasan pergunungan ataupun kawasan tanah tinggi bario. Mereka juga merayakan ataupun mempunyai satu pesta tahunan yang bernama Pesta Nukenan, yang mereka setiap tahun akan merayakan. Aspek kedua yang kami ingin terangkan ialah aspek politik yang ada di Malaysia. Saya terangkan awalan dahulu apa yang ada pada politik Malaysia. Pertama, saya ingin memberikan sedikit pengenalan mengenai politik khususnya di Malaysia. Pertama, politik merupakan antara faktor penting dalam memahami bentuk dan sifat hubungan etnik masyarakat majmuk di Malaysia. Aspek politik sering dikaitkan dengan kuasa, pembentukan, pelaksanaan sesuatu dasar. Malaysia mengamalkan sistem politik demokrasi dan raja berperlembagaan. Sistem demokrasi di Malaysia merupakan satu sistem yang mana kerajaan dipilih oleh rakyat sendiri pada tempoh masa yang ditetapkan. Maksudnya apabila sudah sampai 5 tahun, rakyat akan memilih parti politik yang baru ataupun dikekalkan melalui pilihan raya. Pilihan raya diadakan bagi memperbaharui mandat yang diperolehi bagi sesebuah kerajaan memerintah berasaskan prinsip demokrasi. Okey, itu saja pengenalan. Seterusnya, rakan saya akan menceritakan mengenai lebih mendalam tentang kaum kelabit. Antara etnik kaum kelabit ada dua, iaitu aktiviti memburu binatang di hutan dan menangkap ikan di laut yang diwarisi oleh turun-temurun. Selain daripada itu, etnik kaum kelabit juga mempunyai satu adat, iaitu adat ngayau. Adat ngayau itu adalah adat yang memenggal kepala bagi sesiapa yang tidak ingin menuruti kaum yang terkuat pada waktu itu, iaitu etnik kaum kelabit. Kaum kelabit adalah kaum yang paling digeruni kerana mereka adalah kaum yang terawal membantu pihak Australia dalam memerangi Jepun yang ingin menaluki Sarawak ketika itu, iaitu Perang Gerila. Mereka melakukan satu operasi iaitu dipanggil sebagai Operasi Komando Semut. Selain itu, etnik kaum kelabit mempunyai beberapa lapisan masyarakat. Masyarakat yang pertama dikenali sebagai Paran, yang kedua dikenali sebagai Pupa, yang ketiga dikenali sebagai Lunian, iaitu masyarakat bawahan. Selain daripada itu, etnik kaum kelabit juga tidak mempunyai agama dan mereka mengamalkan penyembahan alam. Dan pada awal 40-an, mereka mempunyai agama Kristian. Ketika itu, penganut agama Kristian sangat mempengaruhi mereka. Sedikit sebanyak tentang informasi
etnik kaum Kelabit yang seterusnya akan diulas oleh rakan-rakannya lain. Etnik Kelabit merupakan kaum Bumiputra Sarawak di bawah kategori kaum Ulu yang juga tergolong dalam Lun Bawang. Etnik Kelabit ini kebanyakannya mereka menganut agama Kristian dengan anggaran seramai 6,600 penduduknya pada tahun 2013. Etnik Kelabit ini merupakan etnik yang terkecil di Sarawak. Komuniti ini mendiami rumah panjang dan mereka mengamalkan pertanian tradisional untuk menyara hidup mereka, iaitu dengan menanam beras bario. Selain itu, mereka juga menanam padi bukit, jagung, ubi kayu, nanas, labu, timun dan juga buah-buahan lain. Etnik ini juga masih mengamalkan aktiviti memburu dan juga memancing. Etnik Kelabit merayakan pesta Irau Nukenan Bario. Etnik ini juga merayakan pesta Nukenan Bario, iaitu festival makanan etnik unik di Malaysia yang dianjurkan pada 25 hingga 27 Julai. Pesta ini lebih menumpukan kebudayaan Kelabit, di mana festival ini dia menunjukkan pelbagai budaya tradisional antara seperti tarian, pakaian dan juga makanan tradisional mereka. Makanan-makanan yang disediakan pada pesta tersebut, mereka menggunakan resepi-resepi tradisional mereka. Etnik ini juga dia mendiami di satu tempat yang beriklim sejuk di Sarawak, iaitu di kawasan Tanah Tinggi Bario yang terletak di Miris, Sarawak. Kawasan ini juga mereka dapat melihat pemandangan indah kerana kawasan tersebut dikelilingi gunung ganang dan juga merupakan kawasan pedalaman yang cantik. Hai, saya Neti dan saya akan menerangkan latar belakang pembangunan politik kaum Kelabit. Okey, kaum Kelabit ini adalah merupakan salah satu etnik dalam pecahan golongan orang Ulu yang mempunyai hak sebagai pengundi di negeri Sarawak. Berdasarkan lokasi geografi pilihan raya bagi kaum Kelabit, majoriti daripada mereka ni tinggal di kawasan Bario, iaitu kawasan yang terletak di pedalaman negeri Sarawak. Okey. Jadi, komuniti kaum Kelabit ini mempunyai susunan carta dalam kawasan Bario, iaitu bermula daripada seorang penghulu, diikuti dengan seorang pemancar dan seterusnya adalah seorang kaunselor dan diikuti oleh ketua-ketua kampung di setiap kampung yang terdapat di Bario. Jadi, seperti mana yang kita tahu, kawasan Bario ini agak terpencil serta jauh dan kurang terdedah kepada arus pemodenan. Jadi, atas faktor tersebut, pandangan politik kaum ini jarang kedengaran dan agak terpinggir. Namun begitu, pada masa kini, golongan muda kaum Kelabit kebanyakannya sudah berpelajaran dan bekerja serta mereka berhijrah dari kampung asal mereka dan mula merubah cara pemikiran mereka untuk menjadi lebih terbuka dalam berpolitik. Bukan itu sahaja, kaum Kelabit yang berhijrah juga lebih mengadaptasikan diri mereka dengan majoriti masyarakat luar daripada kawasan Bario. Assalamualaikum. Nama saya Adiatul binti Jukri, nombor metrik 65309. Saya akan huraikan secara lanjutnya lagi tentang penglibatan kaum Kelabit di dalam pembangunan politik di Malaysia. Okey. Antara mekanisme yang telah dilakukan demi memupuk perpaduan kaum, termasuklah kaum Kelabit di Sarawak, adalah meningkatkan semangat cinta akan tanah air. Untuk meningkatkan semangat cinta tersebut melalui penciptaan rukun negara, gabungan perikatan dan pembentukan barisan nasional, pembentukan Pakatan Rakyat, program latihan khidmat negara iaitu PLKN, dan konsep Satu Malaysia. Antara etnik Kelabit mempunyai pandangan politik yang tersendiri dan majoriti orang Kelabit menyatakan bahawa kriteria utama yang mereka pilih adalah pemimpin yang jujur dan amanah
berjuang mesra dan bersih daripada rasuah. Mereka juga harus mempunyai personaliti yang baik, mementingkan keperluan dan kehendak rakyat, serta mudah ditemui dengan mengadakan lawatan atau turun padang ke kawasan mereka. Etnik Kelabit juga mempertengahkan isu yang dibincangkan, iaitu isu tanah. Isu tersebut amat sensitif bagi kaum Kelabit kerana tanah yang diduduki mereka telah diancam oleh pembalakan dan pembinaan embangan serta pembinaan bangunan-bangunan lain-lain. Ini dianggap mengganggu hak dan sumber pencaharian mereka terhadap hasil-hasil hutan. Serta masalah kepemimpinan, perumahan, pertempatan dan rasuah juga jadi topik perbualan harian di kalangan etnik kaum Kelabit. Peranan pihak kerajaan Malaysia dalam mengukuhkan lagi perpaduan kaum Kelabit yang kedua ialah dengan mengadakan kempen dan program untuk memastikan perpaduan dalam kaum dapat dieratkan lagi. Beberapa kempen dan program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan yang mampu mengekalkan dan memantapkan lagi perpaduan dalam kaum. Antaranya ialah program Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Pelan ini telah dirancang oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Pelan ini juga mengandungi pelbagai strategi yang dirancang dari pelbagai aspek. Kesemua program, pelan dan aktiviti yang dirancang telah dijalankan bagi bertujuan supaya masyarakat kita dapat melibatkan diri mereka dengan semua hubungan etnik yang ada dalam negara Malaysia dan dapat memupuk hubungan yang erat antara satu sama lain. Seterusnya, saya dan Atika akan menerangkan peranan kerajaan Malaysia dalam mengukuhkan perpaduan kaum, terutamanya kaum Kelabit. Salah satu peranan kerajaan adalah mengadakan program latihan khidmat negara ataupun PLKN. Program ini berteraskan rukun negara dan bertujuan untuk memupuk semangat patriotisme, perpaduan semangat kesukarelawan serta melahirkan generasi yang cerdas dan berkeyakinan. Program ini tidak mengira agama, bangsa maupun kaum untuk mengikuti atau menyertai program tersebut. Dengan adanya aktiviti-aktiviti harian yang dijalankan, mereka akan saling mempercayai dan saling memerlukan antara satu sama lain, tanpa mengira agama dan bangsa. Hal ini akan menjadikan perpaduan dalam kaum sentiasa kukuh. Terdapat juga beberapa usaha-usaha kerajaan seperti strategi permasyarakatan perpaduan, strategi pendidikan, strategi politik persefahaman, strategi ekonomi, dan strategi penggunaan bahasa kebangsaan. Assalamualaikum, nama saya Nurizati. Saya akan memberi kesimpulan apa yang telah kami bentangkan. Kesimpulannya, dengan penggunaan sistem politik dalam etnik Kelabit akan memberi manfaat dari segi perpaduan dan meningkatkan lagi semangat cinta akan negara. Dengan adanya kempen-kempen yang diwujudkan oleh kerajaan.